dan perubahan iklim di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Ahmad bin Datuk Seri Haji Ibrahim. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Assalamualaikum. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih juga kepada Yang Berhormat Senator atas soalan pembangunan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, pada tahun 2023, bekalan elektrik luar bandar Sarawak menerima peruntukan sebanyak 170.48 juta melibatkan pelaksanaan 14 projek dengan kos keseluruhannya 3.04 bilion. Bagi pelaksanaan projek-projek BLB yang telah siap akan diserahkan kepada pihak berkuasa elektrik negeri dan untuk tujuan operasi dan juga penyelenggaraan. Susulan itu kerja-kerja membaik pulih infrastruktur yang telah uzur dan mengalami kerosakan adalah di bawah tanggungjawab pihak berkuasa elektrik negeri. Yang kedua, bagi program jalan luar bandar, peruntukan berjumlah RM169.1 juta telah diluluskan bagi melaksanakan 76 projek dengan kos keseluruhan berjumlah 6.04 bilion untuk wilayah Sarawak dibelanjakan di bawah belanjawan 2023. Untuk makluman Yang Berhormat, projek-projek jalan luar bandar yang telah siap dilaksanakan akan diserahkan kepada JKA Sarawak untuk didaftarkan di bawah Maris. Seterusnya, melayakkan jalan tersebut menerima peruntukan penyelenggaraan berterusan. Ini bagi memastikan jalan-jalan yang dibina ini sentiasa dalam keadaan baik, selesa, selamat dan mudah dilalui oleh pengguna jalan raya. Ketiga, bagi program bekalan air luar bandar sejumlah 136.37 juta telah diperuntukkan pada tahun 2023 yang melibatkan pelaksanaan 56 projek BALB di negeri Sarawak. Projek-projek BALB yang telah siap juga diserahkan kepada pihak berkuasa air negeri. Kalau di Sarawak disebut JEBAP, untuk pengoperasian dan penyelenggaraan. Sehubungan itu, Kementerian mencadangkan kerja-kerja membaik pulih infrastruktur yang telah uzur dan mengalami kerosakan perlu dibawa dan dibincang bersama dengan kerajaan negeri dan pihak berkuasa air berkenaan. Terima kasih, Datuk Yang Berhormat. Soalan tambahan Yang di-Pertua. Apakah perkembangan terkini projek jalan luar bandar di Seri Aman yang dilaporkan mempunyai masalah dari sudut kelewatan dalam jadual pelaksanaan? Timbalan Menteri, terima kasih. Terima kasih atas soalan tambahan tadi. Berkaitan dengan jalan status jalan di Bukit Balau ke Bukit Banting Seri Aman, yang mana mengalami masalah lambat dan dikategorikan projek sakit, projek sakit. Untuk makluman Yang Berhormat, projek ini baru tidak dapat dilaksanakan setakat ini di hall, ditangguh disebabkan berlaku pertindihan projek dengan projek di bawah Kementerian Pertanian, MAFI, di bawah IADA. Di bawah IADA, di mana di lokasi yang sama jalan dilaksanakan oleh JKA, manakala baras salah satu komponen dalam projek itu baras dilaksanakan oleh pihak MAPI. Jadi secara berlaku pertindihan dari sudut skop projek berkenaan. Namun untuk makluman Yang Berhormat,
perkara ini telah pun diambil perhatian oleh dua-dua kementerian dan kita telah pun membuat rundingan perbincangan dan baru dapat diselesaikan pada tahun 2028 apabila perkara ini telah mendapat penyelesaian melalui rujukan kepada pejabat Suruhanjaya SPA negeri berkaitan dengan tanah berkenaan dan tanah berkenaan SPA telah mengesahkan projek tanah berkenaan adalah di bawah kelulusan untuk pembinaan jalan raya berkenaan. Jadi ekoran daripada itu projek ini akan diteruskan dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Soalan tambahan. Sarawak dekat di hatiku. Itulah Paul. Sekarang saya nak tanya berbanding dengan tahun yang sudah berapa banyak mana beza kos atau penambahan kekurangan segi agihan peruntukan untuk bekalan air luar bandar, jalan luar bandar dan bekalan elektrik luar bandar untuk Sarawak saja. Secara bandingan dengan tahun yang lepas. Lebih kurang berapa peratus kenaikan atau kekurangan secara umumnya. Okey, terima kasih yang berhormat. Untuk orang kata data yang tepat saya tak ada hari ini, tapi secara keseluruhannya adalah dimaklumkan bahawa peruntukan untuk negeri Sabah dan Sarawak ni setiap tahun meningkat. Khasnya dari sudut pembangunan infra di luar bandar, bekalan elektrik, bekalan air dan juga jalan raya setiap tahun meningkat. Yang mana peruntukan ini kita agihkan mengikut rolling sebenarnya, rolling pertama sehingga yang kelima, yang mana di setiap RMK ni kita ada ceiling. Ada ceiling pelaksanaan. Kalau contohnya jalan raya luar bandar, kita ada ceiling 1.5 bilion untuk 5 rolling, 5 rolling. Jadi untuk jawapan yang tepat, maksudnya dari sudut persentage tu, saya tak ada, saya boleh jawab secara bertulis. Namun secara keseluruhannya dapat dirumuskan peningkatan berlaku setiap tahun dari sudut figure ataupun peruntukan yang kita beri kepada kedua-dua wilayah berkenaan. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan. Terima kasih Yang di-Pertua. Saya ingin bertanya kepada Timbalan Menteri, apakah langkah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk mengatasi bekalan air pipe di pusat penempatan semula bakun BRS Sungai Asap yang sering berlaku hampir setiap bulan dan yang terkini penduduk mengatakan bahawa setiap pukul 11 malam mesti tidak ada lagi air kerana seolah-olah dicatu. Terima kasih. Terima kasih YB Senator atas soalan tambahan tadi berkaitan dengan masalah bekalan air bekalan air di mana-mana kawasan lah termasuk kawasan yang disebut oleh yang berhormat tadi masalah air ni adalah bergantung kepada Jabatan Air Negeri berkenaan. Kemungkinan ada masalah-masalah berlaku di kawasan berkenaan dari sudut operasinya. Jadi hari ini saya tak ada jawapan yang tepat kepada yang berhormat. Dan perkara ini perlu kita rujuk kepada JEBAP dulu untuk mendapat maklumat lanjut. InsyaAllah kita akan beri jawapan bertulis apabila dapat pengesahan daripada JEBAP nanti. Terima kasih. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Hajar